Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 12 September 2021 bersama saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Kita ikuti paparan utama malam ini. Sesi pengajaran dan pembelajaran bersemuka dilaksana 3 dan 4 Oktober ini dengan kaedah penggiliran. Peralihan negara ke fasa endemik COVID-19. Bersediakah kita? Sesi persekolahan secara bersemuka kekal dilaksanakan 3 dan 4 Oktober ini. Ia melibatkan pelajar-pelajar sekolah mengikut kategori tertentu di negeri fasa 4, 3 dan 2 Pelan Pemulihan Negara PPN. Bagaimanapun, menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Judin, sesi persekolahan akan menggunakan kaedah penggiliran. Apa yang penting adalah untuk membawa anak-anak ini kembali ke sekolah kerana mereka telah lama renggang daripada sekolah. Kita tidak boleh terus biarkan anak-anak ini terus renggang dengan sistem persekolahan. Maka sebab itu, keputusan dibuat melihat kepada fasa-fasa Pelan Pemulihan Negara. Murid dalam satu kelas akan dibahagikan kepada 2 kumpulan. Maknanya, kelas 100% dipecahkan pada 2 kumpulan dan kita laksanakan pembahagian kepada 2 kumpulan ini untuk semua kelas. Bagi murid penggiliran yang tidak hadir ke sekolah akan menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Begitu juga bagi sekolah di negeri fasa 1 iaitu Kedah dan Johor yang kekal ditutup buat masa ini. Dan berikut perincian sesi persekolahan bersemuka mengikut kategori pelajar dan fasa PPN. Sementara itu, sesi persekolahan 2022 pula akan bermula pada Mac. Ini bagi memberi laluan kepada sesi persekolahan bagi tahun ini yang dilanjutkan hingga Februari tahun depan. Tempoh 2 bulan ini akan digunakan oleh pihak kementerian untuk melihat tahap penguasaan anak-anak kita dan melihat apakah bantuan, dokongan, sokongan yang kita boleh berikan bagi memastikan anak-anak kita apabila mereka naik ke kelas berikutnya, mereka telah bersedia sepenuhnya.
Dalam pada itu, Datuk Dr. Razi memaklumkan setakat semalam 97.46% guru sudah menerima dos pertama vaksin COVID-19 dan 88.56% telah lengkap divaksin. Manakala bagi anggota kumpulan pelaksana AKP pula, 96.96% daripadanya telah mengambil dos pertama dan 83.38% lengkap dos kedua. 90.59% pekerja perkhidmatan sokongan PPS juga telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 dan 74.9% lengkap divaksin. KPM juga telah mendapatkan senarai pengusaha bas sekolah daripada Kementerian Pengangkutan untuk dirujuk kepada Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF supaya senarai itu turut diberi vaksin COVID-19. Setelah hampir 2 tahun, Malaysia bakal beralih ke fasa endemik COVID-19 hujung bulan depan. Walaupun kadar vaksinasi menunjukkan perkembangan positif, namun kes harian masih dalam julat 20,000 kes dengan tanda-tanda mendatar. Justru kita tidak boleh menolak kewujudan COVID-19 dalam kehidupan seharian, sekaligus terus berikhtiar dengan mengekalkan pematuhan SOP yang sudah sedia diamalkan. Jadi, bersediakah kita menghadapi fasa endemik COVID-19? Wartawan Mohan Chinasami ada laporannya. Pada awal bulan ini, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin telah mengumumkan bahawa COVID-19 dianggap sebagai endemik dan negara akan beralih daripada pendekatan pembendungan menyeluruh. Apakah yang dimaksudkan dengan endemik? Endemik ialah kejadian penyakit yang sentiasa wujud dalam masyarakat atau sesuatu tempat dan penyakit tersebut sentiasa ada kes dan pada kadar yang stabil serta rendah. Namun persoalannya, adakah kita sudah bersedia menghadapi fasa endemik COVID-19? Ini reaksi orang ramai. Saya sebagai rakyat Malaysia sentiasa bersedia dengan apa jua keadaan supaya kita dalam keadaan suasana yang baik. Dan bersedialah. Kuranglah. Kita di sisi lain kita ada rasa takut. Kita berjaga-jaga dalam kehidupan harian kita, sangat mencabarlah buat masa pandemik sekarang. Nak tak nak pun sedia juga. Tak ada pilihan. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena bersedia untuk menghadapi endemik ni. Kita kena biasakan diri kita dengan COVID-19 ni kan. Dalam konteks ini, 3 perkara utama yang perlu ditekankan bagi menyesuaikan diri kita dengan situasi endemik ialah ekonomi, psikologi dan agama. Dari aspek ekonomi, sekiranya dalam tempoh endemik, survival sektor berkenaan perlu diberikan perhatian yang khusus dalam menjamin pembangunan ekonomi negara. Kita tahu survival sektor ekonomi ini mungkin berdepan dengan beberapa cabaran, terutamanya apabila kita mengambil kira aliran tunai mereka yang teruk terjejas, ditambah pula dengan kekurangan permintaan untuk menyokong permintaan modal perniagaan mereka. Jadi kerajaan di situ perlu melaksanakan beberapa inisiatif segera untuk membantu survival sektor ekonomi. Antaranya adalah dengan memberi bayaran tunai rakyat bagi memastikan permintaan tadi kekal kukuh. Tidak dinafikan, pasti akan timbul tekanan dan kebimbangan dalam diri masing-masing. Justru kesihatan mental perlu sentiasa diutamakan. Hakikatnya kita sebenarnya bertarung dengan ketidakpastian ataupun uncertainty. Semua orang tak suka uncertainty ni. Inilah cabaran yang paling besar. Kita sekarang ni terpaksa bertarung dengan andaian-andaian yang menyesakkan mental dan malang sekali ada antara kita yang tertewas. Perbezaan fasa pandemik kepada endemik ini juga cabaran. Kita semua perlu bersedia dan belajar untuk hidup bersama virus. Dari sudut keagamaan pula, setiap individu perlu reda serta bermuhasabah. Kita kena banyak bermuhasabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala ujian yang Allah dah bagi kat kita. Ini pertama. Semua orang Islam dekat Malaysia, semua orang Islam yang ada dekat atas muka bumi ini kena bermuhasabah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak payah hantar benda-benda yang besar. Allah tak payah hantar gempa bumi. Allah hanya hantar
virus yang kita tak nampak. Selama 2 tahun kita merana akibat menghadapi COVID-19. Fasa endemik sebenarnya satu realiti yang wajar diterima semua pihak dan tidak bererti Malaysia sudah mengaku kalah dalam melawan pandemik COVID-19. Namun, kita tetap perlu amalkan SOP sedia ada, khususnya memakai pelitup muka, penjarakan sosial dan elak mengunjungi tempat sesar. Muhammad Cinasami, Berita RTM. Baik, 90.9% atau 21.29 juta populasi dewasa telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos setakat semalam. 72.7% atau 17.026 juta individu daripada populasi dewasa di negara ini sudah lengkap divaksin setakat semalam. Dan berikut data harian vaksinasi mengikut negeri. Saksikan. ...592 kes kematian baharu dilaporkan semalam. Namun jumlah kematian itu termasuk tunggakan kes yang belum dilaporkan sebelum ini. Daripada jumlah itu, 100 kes kematian harian akibat COVID-19 yang direkodkan dalam tempoh 24 jam semalam. Manakala jumlah kes baharu COVID-19 sebanyak 19,198 kes sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes di Malaysia sebanyak 1.979 juta kes. Kita ikuti statistik harian COVID-19 dalam negara. Individu yang menggunakan pengangkutan udara untuk melancong ke Pulau Langkawi, Kedah bermula Khamis ini tidak perlu mendapatkan surat kebenaran polis. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menerusi Twitter berkata hanya mereka yang menggunakan pengangkutan darat dari luar negeri tersebut sahaja perlu berbuat demikian. Bagi program perintis pelancongan Travel Bubble Langkawi, surat polis bagi tujuan rentas negeri dan sekatan jalan raya diperlukan sekiranya pelancong melalui jalan darat. Pada 9 September lepas, kerajaan mengumumkan kebenaran kepada pengunjung domestik dari seluruh negara untuk mengunjungi Langkawi, kecuali mereka yang berada di kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD). Pulau Peranginan di utara tanah air itu dipilih sebagai destinasi pertama. Projek perintis program Gelembung Pelancongan adalah terhad kepada individu yang lengkap 2 dos vaksin COVID-19. Rumah Prihatin Grand Seasons sedia dijadikan pusat pemberian vaksin PPV semula bagi golongan remaja jika ada keperluan. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia yang juga pengasas Rumah Prihatin Tan Sri Anwar Musa, ini bagi membantu Kementerian Kesihatan menggiatkan program vaksinasi kepada golongan tersebut. Sebab kita sebagai pusat pemberian vaksin telah kita tamatkan, kerana di Kuala Lumpur sebahagian besar sudah pun menerima vaksin dan kapasiti yang ada di PPV kendalian KKM itu sudah lebih daripada memadai buat masa ini. Kalau sekiranya ada keperluan di pihak KKM untuk melipat gandakan ataupun menyegerakan program vaksin kepada remaja, kita bersedialah untuk memberikan kerjasama. Tapi buat masa ini, aktiviti vaccination di sini telah pun
ditamatkan kerana tidak ada keperluan buat masa ini. Beliau berkata demikian selepas sidang media penyerahan bakul makanan kepada golongan memerlukan di Rumah Prihatin Grand Seasons. Vaksinasi masyarakat orang asli dijangka capai 100% bulan depan. Menurut Timbalan Menteri 1 Pembangunan Luar Bandar KPLB, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad, setakat ini hampir 83% masyarakat orang asli telah mendapat bekalan vaksin termasuk jenis Pfizer dan Sinovac. Manakala seramai 4,215 orang di seluruh negara telah menerima vaksin 1 dos jenis CanSino sejak awal bulan ini. Tambahnya, pemberian vaksin CanSino memudahkan petugas kesihatan dalam melaksanakan program vaksinasi di kawasan yang rendah akses. 27,000 sepatutnya yang menerima vaksin, sehingga ini kita dah dapat memvaksinkan mereka seramai 124,000, berartinya 83%. Kalau tuan-tuan pernah beberapa kali tanya saya, angka orang asli ini sangat perlahan, tetapi sehingga ini kita sangat laju. Saya percaya dalam September ataupun Oktober ini kita boleh selesaikan 100% kerana kita tidak lagi menggunakan dos yang 2 kali. Jadi saya jangkakan masyarakat orang asli dapat kita selesaikan dalam bulan Oktober ni. Kita boleh. Dalam pada itu, beliau memaklumkan setakat ini tiada penolakan vaksin dalam kalangan masyarakat orang asli. Beliau maklumkannya selepas melancarkan program jangkauan luar vaksinasi masyarakat orang asli di Lipis Pahang. Bekalan vaksin CanSino bersama Pegawai Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA dan petugas Pejabat Kesihatan Daerah PKD Lipis dihantar menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM ke 3 lokasi termasuk Pos Lejang, Pos Titom dan Pos Sinterot. Kaedah penghantaran sama turut digunakan di kawasan rendah akses di Sabah dan Sarawak. Program yang bermula hari ini dijangka dapat dimanfaatkan seramai 1,690 orang masyarakat orang asli di kawasan berkenaan. Baik, memasuki hari ke-23 pentadbiran negara di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selepas mengangkat sumpah jawatan pada 21 Ogos lalu, suhu politik yang agak panas sebelumnya kini semakin reda. Dan esok Parlimen akan bersidang semula di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail dengan harapan konsep keluarga Malaysia yang bermaksud kebersamaan dapat diterjemahkan dalam kalangan wakil rakyat. Ikuti laporan disediakan wartawan Syazwani Samsu. Kepada semua, agar melupakan segala perbezaan demi mencapai kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Dengan memperkenalkan konsep keluarga Malaysia, fokus kini terarah kepada proses pemulihan negara daripada pandemik COVID-19, khususnya dalam menuju fasa endemik penghujung bulan depan. Sebagai menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah agar suhu politik diredakan, Perdana Menteri mempelawa parti pembangkang untuk mengadakan kerjasama rentas parti dan ideologi dalam semangat keluarga Malaysia. Konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri adalah untuk mempamerkan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri adalah Perdana Menteri untuk semua. Bukan saja Perdana Menteri untuk kumpulan parti yang menyokong beliau, tetapi juga kumpulan parti pembangkang. Jadi itu konsepnya. Namun persoalannya, mampukah konsep keluarga Malaysia diterjemahkan dalam kalangan wakil rakyat menerusi persidangan kali ini? Konsep keluarga Malaysia ini kalau nak dikaitkan dengan persidangan Parlimen, ianya bergantung 100% kepada budi bicara ahli Parlimen itu sendiri. Seharusnya bermula selepas perasmian oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitu pada hari kedua, seharusnya agenda perbincangan, pengpujahan harus terus merujuk kepada hal-hal berkaitan, iaitu hal pandemik. Jadi dalam hal ini, persidangan Parlimen itu seharusnya tidak dijadikan medan untuk percakaran menentukan siapa yang betul, siapa yang salah. Seharusnya menjadi medan untuk membantu di antara satu sama lain.
Lanskap politik yang dikelolai Kabinet baharu ini menggalas harapan rakyat agar dapat mencapai kesepakatan ke arah memulihkan situasi ekonomi dan sosial negara. Soalan itu, penghujaan itu perlu menjurus kepada kepentingan negara dan rakyat dan seharusnya menangani hal-hal pandemik. Jadi kalau perkara itu boleh dijelaskan dengan betul, mereka membuat kerja rumah sebelum ini, sebelum pergi ke Parlimen, maka penghayatan sebagai keluarga Malaysia yang disarankan oleh Perdana Menteri itu akan dikatakan dapat dimanifestasikan oleh wakil rakyat kita. Dan jika ini berlaku, rakyat akan menghargai wakil rakyat mereka. Jumaat lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menawarkan 7 transformasi Parlimen. Langkah tersebut bagi mengembalikan kestabilan politik agar perbincangan persidangan penggal keempat Parlimen ke-14 kali ini berfokus ke arah mempersiapkan negara menjelang fasa endemik penghujung Oktober nanti, selain membincangkan jajaran rancangan Malaysia ke-12 dan Belanjawan 2022. Sazwani Samsu, Berita RTM. Bertemu kembali. Johor Darul Takzim JDT secara rasmi akan menjulang Piala Kejuaraan Liga Super 2021 selepas pertemuan dengan KLCT-FC di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam ini. Kejayaan untuk kali ke-8 berturut-turut itu sudah pastinya sesuatu yang cukup menggembirakan peminatnya, meskipun tanpa kehadiran penonton di dalam stadium. Wartawan Anas Matno bersedia di sana ketika ini untuk berkongsi kemeriahan sambutannya. Anas. Ya, Fadil dan Haizal di Angkasa Puri, terima kasih. Baik, seperti dimaklumkan, saya kini berlintas langsung dari luar perkarangan Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri sempena dengan perlawanan terakhir Liga Super 2021 musim ini antara Johor Darul Takzim JDT melayan kunjungan KLCT-FC di stadium belakang saya ini. Namun sebenarnya tumpuan kita nak berikan pada malam ini ialah majlis sambutan penyampaian Piala Kejuaraan Liga Super musim ini kepada JDT buat kali ke-8 sebenarnya, kali ke-8 berturut-turut JDT menjulang Liga Super. Dan sejurus selepas perlawanan sebenarnya para pemain dan juga barisan kejuru latihan JDT akan berada di sebuah bas khas mengelilingi sekeliling stadium ini untuk menayangkan, mempaparkan, menunjukkan sebenarnya piala kejuaraan Liga Super musim ini kepada penyokong yang berada di luar perkarangan stadium yang telah pun berada sebenarnya di sini sejak pukul 6 petang tadi. Mereka ini telah pun disaring sebenarnya sebelum dibenarkan untuk berada di perkarangan parkir Stadium Sultan Ibrahim. Bagi mereka yang telah lengkap 2 dos suntikan vaksin, kapasiti penuh dibenarkan. Namun bagi mereka yang hanya selesai 1 dos suntikan vaksin, 2 orang saja dibenarkan dalam 1 buah kenderaan dan mereka perlu menjalani ujian calitan COVID-19 3 hari sebelum dibenarkan berada di perkarangan parkir Stadium Sultan Ibrahim ini. Ini sebenarnya kali kedua dibenarkan JDT melakukan majlis seumpamanya. Namun sebenarnya tahun ini lebih meriah dengan persediaan lebih rapi dengan pemasangan skrin besar yang lebih banyak berbanding tahun lalu dan kenderaan juga dibenarkan 1,600 buah kenderaan bagi tahun ini. Namun sebenarnya kapasiti parkir di ruang Stadium Sultan Ibrahim mampu memuatkan 4,000 buah kenderaan dalam satu-satu masa. Namun bagi memenuhi SOP yang telah pun ditetapkan, hanya 1,600 bagi majlis pada malam ini. Dan selepas bas yang membawa para pemain dan jurulatih tiba di perkarangan di belakang saya ini, sambutan bunga api juga akan ditayangkan di sini. Namun diingatkan juga para penyokong yang berada di luar perkarangan parkir ini untuk kekal berada di dalam kenderaan masing-masing. Mereka ini dikawal oleh petugas yang telah diletakkan di sekitar kawasan Stadium Sultan Ibrahim. 95 marshal, 120 polis dan juga petugas penguatkuasa dari Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Mereka ini akan memastikan setiap penyokong kekal berada dalam kenderaan masing-masing dan hanya dibenarkan keluar dari kenderaan untuk pergi ke tandas sahaja. Ini bagi memastikan SOP bagi mengelak penularan COVID-19 berlaku di kawasan Stadium Sultan Ibrahim. Sekian dulu laporan sebelum aksi JDT melayan KLCT FC di Stadium Sultan Ibrahim. Kembali semula kepada rakan di Angkasa Puri.
Baik, terima kasih. Saudara, berita perdana di TV1 berakhir di sini bagi mengikuti siaran langsung perlawanan akhir bola sepak Liga Super. Untuk perkembangan lanjut edisi sukan, teruskan bersama berita perdana di saluran berita RTM dan TV OK. Pemerkasaan sukan golongan OKU sedia dipertimbang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Edisi sukan kita mulakan dengan perkembangan ini. Kementerian Belia dan Sukan KBS sedia mempertimbang cadangan ahli Dewan Negara Datuk Ras Adiba Razzi untuk membina sekolah sukan dalam usaha memperkasakan golongan OKU. Menterinya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, perkara tersebut akan diperhalusi dan dibincangkan dalam masa terdekat. Ini satu cadangan yang amat baik, namun kita perlu perhalusi dan akan terus mengadakan perbincangan dengan pihak Kementerian Pelajaran, dan insya-Allah kalau satu hari nanti kita mendoakan agar ianya dapat jadi kenyataan dan dapatlah kita memberi inisiatif yang lebih baik kepada sukan para ini, dan semoga ianya berkembang kerana mereka juga mampu mengharumkan nama negara di persada dunia. Sebelum ini, Datuk Ras Adiba turut mencadangkan agar atlet elit pekak dibenarkan menyertai program Majlis Sukan Negara selain layak menerima skim hadiah kemenangan Sukan Syakam andai memenangi pingat dalam kejohanan berprestij. Selain itu, Sukan Orang Pekak Malaysia SOPMA juga wajar diletakkan sebaris Sukan Malaysia SUKMA. Menjelang pusingan kelayakan Piala Asia Wanita 2022 di Palestin pada bulan ini, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yakin skuad negara mampu memberikan persembahan terbaik berdasarkan semangat juang tinggi dalam kalangan semua pemain. Tambah beliau, keyakinan itu disandarkan kepada persiapan G2 skuad tersebut yang berkurung di Wisma FAM Kelana Jaya untuk persediaan sebelum aksi kelayakan bermula 19 September ini. Berlandaskan daripada perhatian saya terhadap semangat mereka, saya yakin kita boleh bagi persembahan yang baik, dan itulah yang saya telah sebutkan kepada mereka untuk menunjukkan semangat kesukanan yang baik, bermain bersungguh-sungguh dan cuba harumkan nama negara, kalau bukan melalui kemenangan tetapi melalui semangat disiplin yang ditunjukkan di padang dan juga di luar padang. Malaysia yang diundi dalam kumpulan H di peringkat kelayakan dijadual berdepan Thailand pada 19 September dan tuan rumah Palestin pada 22 September. Kedua-dua perlawanan akan berlangsung di Stadium Faisal Al Husaini Al Ram, Baitul Maqdis. Jaguh lompat jauh para negara Abdul Latif Romli dijangka pulih daripada kecederaan dialami di Tokyo baru-baru ini dalam tempoh 2 bulan. Jurulatihnya Syarul Amri Suhaimi berkata, buat masa ini pemenang emas Sukan Paralimpik Tokyo itu telah menunjukkan perkembangan positif. Still the rain falls. Abdul Latif juga sudah boleh menggerakkan bahagian kaki kirinya yang mengalami kecederaan groin sedikit demi sedikit. Dia juga dijangka menerima rawatan selanjutnya di Bukit Jalil selepas beliau tamat menjalani tempoh kuarantin di sebuah hotel di Ibu Negara. Pada aksi final di Stadium Olimpik Tokyo 4 September lalu, Abdul Latif berada dalam kelas tersendiri apabila terus memimpin kedudukan dengan lompatan pertamanya 7.26 meter yang sudah cukup mengesahkan emas ketiga Malaysia di Sukan Paralimpik Tokyo. Mengulas mengenai perancangan tahun hadapan, Syahrul Amri mengakui masih belum menerima maklumat untuk menyertai mana-mana kejohanan selepas ini. Namun apa yang lebih penting baginya adalah memastikan Abdul Latif dapat menyertai 3 kejohanan besar, iaitu Sukan Para ASEAN di Hanoi, Vietnam, Sukan Para Asia di Hangzhou, China dan kejohanan olahraga para dunia di Kobe, Jepun.
Baik, kita beralih ke badminton. Pemain perseorangan remaja wanita Siti Nur Syuhaini Azman mengakui sedikit terkejut apabila turut disenaraikan ke skuad Piala Uber. Namanya mungkin agak baru dalam arena badminton negara. Namun Siti Nur Syuhaini yang disebut-sebut sebagai bintang dalam pembikinan itu bertekad untuk membalas kepercayaan diberi BAM dengan mencapai sasaran yang ditetapkan. Dia yang memegang ranking nombor 1 remaja kebangsaan itu berkata peluang berkenaan akan dimanfaatkan dengan sebaiknya. Pada mulanya saya dapat tahu yang saya dipilih untuk ke Uber Cup. Saya rasa sangat gembira dan teruja sebab dapat wakil Malaysia untuk pergi ke Uber Cup. Dan saya tak sangka yang saya akan dapat pergi sejauh ini. Dan saya akan cuba buat yang terbaik untuk diri saya. Saingan Piala Uber merupakan aksi senior terbesar pertamanya selepas kejohanan badminton antarabangsa Slovenia 2021. Sudah tentu, ia sebagai batu loncatan buat dirinya untuk membuktikan kemampuan sebenarnya sebagai pemain. Siti Nur Syuhaini merupakan atlet termuda disenaraikan dalam skuad Uber negara pada usia 17 tahun. Kita ke saingan Liga Super 2021. Johor Darul Takzim JDT dijadual berdepan Kuala Lumpur City FC malam ini meskipun sudah mengesahkan kejuaraan Liga. Namun tumpuan perlawanan malam ini pastinya akan tertumpu kepada perlawanan di antara Kedah Darul Aman KDA FC menentang Melaka United dan Penang FC bertemu Terengganu TFC. Bagi JDT, ini merupakan kejuaraan Liga kali ke-8 berturut-turut. Dengan pencapaian tersebut, JDT dilihat sebagai sebuah kelab yang paling berjaya di era moden ini dalam membentuk dan merancang pembangunan bola sepak tempatan. Dengan kejuaraan tersebut, pasti membuatkan pemiliknya Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim lebih teruja untuk memantapkan lagi pasukannya bagi mengharungi saingan Liga Malaysia, Piala AFC dan Liga Juara-Juara Asia musim depan. Namun lensa akan lebih fokus kepada pertemuan malam ini bagi menentukan siapa akan bergelar naib juara Liga Super. KDA FC dan Penang FC pastinya akan memberi persembahan terbaik dalam misi perebutan tempat kedua yang dilihat cukup panas selepas kedua-dua pasukan terikat dengan 40 mata. Namun, kelebihan dilihat lebih berpihak kepada KDA FC yang memiliki kelebihan jaringan berbanding Penang FC. Pengendali Kedah, Aidil Syarin Sahak pastinya akan menurunkan kesebelasan terbaiknya malam ini selepas terlepas peluang terbaik untuk melebarkan jurang dalam perlawanan sebelum ini. Menyaksikan KDA FC terikat 3-3 dengan UiTM FC. Berdasarkan rekod, KDA FC pernah menewaskan Penang FC sebelum ini. Namun Penang FC memperlihatkan kebangkitan memberangsangkan dengan mencatat 3 kemenangan berturut-turut selepas bertemu Sabah PJ City dan Seri Pahang. Dengan corak persembahan tersebut, Harimau Kumbang berpeluang cerah mencatat kemenangan menentang TFC. Beralih ke perkembangan perlumbaan Capri Malaysia 2021. Pasukan TKKR Racing Team melaungkan keyakinan mencabar kedudukan podium menjelang perlumbaan pusingan ketiga di Liga Antarabangsa Sepang Utara hujung minggu ini. Ketua pasukan Alizan Tambi berkata jentera Benelli, Yamaha serta SIM yang digunakan kini berada dalam tetapan terbaik bagi menghadapi cabaran Lita sepanjang 2.7 km itu. Jelas Alizan, beliau berpuas hati dengan prestasi jentera digunakan dalam kelas Premier dan CP125 namun berharap pelumbanya mampu mengekalkan momentum terbaik selepas lebih 5 bulan tidak beraksi. Setiap kali kita race, pelumba dalam keadaan mesti mencapai targetnya. Seboleh-bolehnya ada kelompok podium untuk setiap kategori. Itu yang tim mahu kan. Sebab nama pun pelumba. Kalau pelumba menang tu memang satu bonus untuk dia kan. Tim ready untuk dia punya jentera kan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Seremban. Pasukan TKKR Racing Team memulakan musim Cup Premier Malaysia 2021 dengan cemerlang match lalu selepas pelumba kelas Premier Mat Muzakir Mohamad memenangi perlumbaan pusingan pertama di Sepang Selatan. Rakan sepasukan Mat Syafiq Rasul turut cemerlang menamatkan perlumbaan di kedudukan keempat. Ketua Jurulatih Luncur Ais Kebangsaan Tan Bee Ling menarik nafas lega berikutan keputusan kerajaan melonggarkan SOP bagi aktiviti sukan, riadah dan rekreasi yang diumumkan baru-baru ini. Jelas Bileng, sukan luncur ais tempatan cukup bergantung dengan gelanggang ais yang rata-ratanya dimiliki oleh pusat beli belah yang tertakluk dengan SOP daripada kerajaan. Tambah Bileng lagi, meskipun gelanggang ais sudah mendapat kebenaran, sukan luncur ais masih bergerak perlahan disebabkan kebimbangan ibu bapa dengan kes harian yang tinggi serta kekangan SOP. I think because everyone still worry, the case through about 20,000 and also because a certain SOP. So we had to follow the SOP because kalau the other two vaccine and then must be after 14 days. Even though anak-anak below 17, they come over to here, their parents bring them, must show the MySejahtera, they already have 2 vaccine. Namun buat atlet luncur ais lelaki negara Arif Rashdan Fadzil dan Muhammad Amir Iman Fadzil, kegembiraan jelas terpancar di wajah mereka apabila dapat kembali ke gelanggang ais selepas hampir 2 tahun. Kita telah diberi keizinan kerajaan untuk start berlatih balik. Alhamdulillah lah, untuk national team, untuk development team kita boleh fokus untuk next planning lah. Skuad luncur ais kebangsaan giat menjalani latihan sebagai persiapan ke Winter Universiade Lucerne, Switzerland Disember depan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, ribut tropika Konson telah pun membadai negara Vietnam dan insyaAllah ianya akan lenyap sepenuhnya. Tetapi, buat masa kini masih lagi terdapat satu sistem bertekanan rendah, iaitu Taufan Chantu yang kini berada 133 km daripada timur laut negara Taiwan dan ianya bergerak menghala ke utara semakin menjauhi rantauan kereta. Namun, taufan ini tetap mempengaruhi keadaan angin, seterusnya menghasilkan ketidakstabilan atmosfera yang boleh membawa kepada angin kencang dan juga hujan lebat terutamanya di utara semenanjung Malaysia. Buat masa kini, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta lok bergelora kategori pertama melibatkan kawasan perairan Phuket dan juga Selat Melaka Utara serta di kawasan perairan Condor, Reef North dan juga Palawan, yang mana amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 13 September 2021 yang mana angin bertiup dengan kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh mencapai 3.5 meter. Jadi penduduk ramai diharapkan lebih berhati-hati, tidak turun ke laut dan hindari kawasan pantai. Baik, selain itu juga Met Malaysia terus mengekalkan amaran cuaca waspada melibatkan 3 negeri di utara semenanjung Malaysia, iaitu di negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Di negeri Kedah melibatkan beberapa daerah, iaitu daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda. Jadi penduduk ramai diharapkan lebih berhati-hati. Kenapa? Kerana dalam tempoh ini hujan lebat boleh berlaku yang mana boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Baiklah, kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini. Baik, pada ketika ini di utara semenanjung Malaysia jelas menunjukkan pada ketika ini hujan di satu dua tempat kini terus berlaku menyebabkan negeri-negeri di utara. Dan selain daripada itu juga hujan berserta ribuan petir kini sedang berlaku melibatkan beberapa negeri, iaitu di bahagian pedalaman negeri Perak, selatan negeri Kelantan, di bahagian pedalaman negeri Terengganu serta utara dan juga pedalaman di negeri Pahang. Keadaan ini kita jangkakan ianya akan beransur reda menjelang ke lewat malam nanti. Di negeri lain buat masa kini alhamdulillah tiada hujan yang berlaku. Kita akan beralih ke negeri Sabah dan Sarawak. Di negeri Sabah dan juga Sarawak pada kini dalam keadaan yang agak lembap. Hujan berserta ribuan petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian di negeri Sabah, namun ianya lebih tertumpu di bahagian Sandakan, Kudat, Pantai Barat dan juga di bahagian pedalaman. Manakala
berada di negeri Sarawak pula, hujan berserta petir sedang berlaku melibatkan di bahagian tengah di negeri Sarawak. Yang hujan lebat ini kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa, serta anda boleh layari Facebook, Instagram dan juga Twitter. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat amalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Baiklah, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tawaran wang pendahuluan sehingga 25% bagi produksi syarikat penerbitan rancangan untuk RTM. Permohonan dibuka Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM melalui Jabatan Penyiaran Malaysia. Menurut menterinya Tan Sri Anwar Musa, inisiatif ini mampu membantu menyuntik modal pusingan pembayaran deposit kepada penggiat seni selain menampung pembayaran gaji serta upah pekerja industri yang terlibat. Kita telah memutuskan untuk membolehkan mereka memohon pendahuluan dibayar dahulu sehingga maksimum 1/4 daripada harga kontrak ataupun 25% daripada harga ataupun nilai projek yang telah diluluskan. Tujuannya ialah supaya mereka boleh melakukan jump start kerana mungkin mereka terhimpit dengan pelbagai masalah kewangan sepanjang pandemik. Jadi kemudahan ini diharapkan untuk mereka tidak perlu risau tentang modal permulaan ataupun working capital permulaan kerana kementerian telah sudah bersetuju untuk memberikan pendahuluan sehingga 25% daripada nilai projek yang telah diluluskan. Beliau bercakap dalam sidang media penyerahan bakul makanan kepada golongan memerlukan di Rumah Prihatin Grand Seasons. Tambahnya, inisiatif KKMM ini bakal memberi manfaat kepada lebih 8,000 penggiat industri kreatif tempatan. Tan Sri Anwar Musa berharap dengan adanya inisiatif ini dapat merancakkan industri khususnya sektor penerbitan televisyen. Berharap dapat memberikan mesej positif dalam lagu duetnya bersama Damian Mikael berjudul Harapan. Penyanyi dan pengacara Cik Puan Sarimah Ibrahim berharap lagu ini dapat membantu menghapuskan stigma serta boleh memberi sokongan emosi kepada individu yang mempunyai masalah mental. Pelancaran lagu tersebut telah dilancarkan serentak dengan sambutan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia Jumaat lalu. Lagu tersebut merupakan kerjasama program Awareness Against Suicide Awas Malaysia di bawah Yayasan Zuriat Care. Lagu berentak pop R&B ciptaan Damian dan Haritz Agustin itu turut mendapat sentuhan lirik daripada beliau serta Azian M. Noor. Maybe ada harapan part 2 ataupun we see what we can do after this. Sebab dah jelas
boleh buat sesuatu walaupun dalam keadaan bilik sendiri dengan bantal, dengan tuala, boleh shoot music video, so there's no excuses now kan. Asalkan ada teamwork. I think that what's important is bila kita buat lagu ni, kita kena ada matlamat. So that's why Damian selalu buat lagu yang ada matlamat, and I feel that matlamat, yes of course, selepas ni mungkin insyaAllah Damian akan lebih bersemangat lagi untuk meneruskan buat karya-karya baru. Lebih 5 tahun lalu, beliau pernah melalui episod hitam yang hampir membunuh kerjaya seninya. Namun, pelakon Tony Yusof masih kekal relevan sehingga ke hari ini. Malah tawaran lakonan buat dirinya juga masih ada. Adalah drama yang akan keluar tapi belum disiapkan lagi disebabkan PKP ni. Jadi selepas PKP ni diharapkan boleh buka dan kita boleh sambung syuting. Tapi dalam masa terdekat ni akan ada satu filem terbaru keluar, tajuk dia Sumpahan Jerunai, tapi belum ditetapkan lagi bila dia akan keluar. Contohnya projek macam tu yang sedang berjalan, sedang disiarkan, saya akan update lah, saya akan post satu gambar yang menyatakan saya ada dalam cerita ni, tengoklah, tontonlah cerita ni. Bukan sahaja menerima mesej peribadi berkaitan bantuan keperluan asas, namun akaun Instagram Amira Othman turut menjadi tempat luahan hati individu yang mengalami tekanan. Nampaknya lepas ni Mira bolehlah jadi fasilitator pula ya. Ada yang pernah DM saya cakap nak bunuh diri, depressed, bergaduh, kena buang kerja, tak ada duit, nak beli makanan pun makan pun tak boleh kan. Jadi itulah antara yang saya rasa, yang depressed tu saya rasa memang bahayalah. Depressed ni bukan perkara yang kita boleh main-main kan. Kadang-kadang kita rasa macam ada orang pernah tanya saya, tak ada iman ke nak bunuh diri? Saya cakap ini bukan pasal iman dah lah kan. Ini adalah pasal mental kan, mental health. Hampir 5 bulan sektor industri kreatif terkesan dengan pandemik COVID-19 sehingga menjejaskan periuk nasib penggiat seni kita. Kini sektor tersebut kembali bernafas. Namun kelonggaran itu diutamakan buat penggiat seni yang sudah lengkap vaksinasi sahaja. Apa reaksi mereka? Keseluruhan ekosistem industri kreatif itu penting pada ekonomi negara. Jadi sebab itu kita merasakan oleh kerana kita bergerak ke arah pengurusan COVID dalam suasana endemik, maka kita berani untuk membuka ataupun melonggarkan sekatan untuk membolehkan industri ini berkembang semula. Sebenarnya kita bersiap siaga sahaja 24 hours lah. Kalau tiba-tiba ada kelonggaran yang sudah diberikan, memang kita terus akan bergerak, tapi pastinya kita akan susun semula sebab pertamanya dari sudut kita nak memerhatikan kepada SOP yang dimaklumkan oleh pihak MKN untuk kita patuhi dan untuk kita maklumkan kepada artis-artis. Jadi SOP baru ni kita masih menunggu apakah bentuk SOP yang baru yang bakal dizahir oleh PINAS dan SOP yang baru yang bakal kita terima, dan kita insyaAllah kita akan akur apa juga SOP yang akan dilahirkan, tetapi biarlah dia memberi kemudahan yang agak selesa dan menyenangkan produksi. Apabila sektor ini dibuka, maka pada saya ketidakcukupan tenaga kerja akan berlaku. Di mana pelakon tak cukup, kru-kru tak cukup, tim-tim semua tak cukup. Jadi pada saya jangan berebut-rebut, jangan kata orang tolak-menolak, kita kena ikut SOP. Masing-masing bila dah start syuting ni, masing-masing dah macam peluru dah, kesana kemari dah semua kan. Yalah lama 4 bulan kot, 4 bulan menunggu. Saya menyeru kepada rakan-rakan artis, rakan-rakan seni ataupun kru yang lain untuk mendapatkan suntikan vaksin. Kalau tak nak, tidak ada paksaan kepada awak, tapi tolong menghormati orang lain yang sudah menjalankan tanggungjawab. Semoga pembukaan semula industri dapat merancakkan lagi ekonomi negara kita. Diharap kelonggaran diberikan dapat digunakan sebaiknya selain terus mematuhi SOP yang ditetapkan MKN. Baiklah, perkongsian itu mengakhiri Bidiba malam ini. Sekian, saya Aisyah Yatim. Sampai jumpa lagi insya-Allah. Bye.
Sebuah keluarga terpaksa memanjat tembok setinggi 2 meter untuk keluar masuk ke rumah sendiri. Salah seorang ahli keluarga yang hanya dikenali sebagai Suharti memberitahu jirannya itu turut membina pagar zinc di sekeliling rumah mereka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh jiran sebelah rumahnya yang turut mahukan rumah dan tanah Suharti dijual. Disebabkan itu, rumah dan tanah yang hendak dibeli itu ditutup tanpa memberi akses jalan masuk untuk keluarga Suharti ini. Baru-baru ini tular sebuah video seorang lelaki takut menerima suntikan vaksin COVID-19. Video yang dikongsikan oleh seorang pengguna TikTok memperlihatkan riak wajah seorang lelaki yang terlampau takut apabila hendak disuntik. Bukan itu sahaja, dia sempat meletakkan tangan di dada sambil istighfar menenangkan dirinya. Namun dia akhirnya ditenangkan oleh salah seorang petugas yang juga merupakan isterinya. Seekor ular sawa betina berukuran 6 meter menggigit penjaga zoo selepas berang kerana telurnya dialihkan. Kejadian menakutkan itu dikongsi di akaun Instagram J Brewer. Tular dan mendapat perhatian netizen. Sejak dimuat naik di akaun Instagram, video tersebut menerima lebih 900,000 tontonan dengan 195,000 tanda suka serta pelbagai komen warganet. Baik, saudara, berita perdana edisi 12 September 2021 berakhir di sini. Terus kibarkan jalur gemilang, #Malaysia Prihatin, #Demi Negara, #Menang Bersama. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.